Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahidun wal musyahidatil a'izza wal tullab wat talibatil ahibba. Apa khabar semua para penonton, para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Nashkurullah Subhanahu wa taala ala ni'amihi al-'azim alladhi yu'tina as-sihhah was-salamah في بيننا نواصل الدراسة التعليم أو التعلم في البيت بيننا في مادة الشريعة للسنة السادسة. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita menyambung untuk pembelajaran kita, pembelajaran PDPR dalam video macam ni untuk maddah syariah lisanah as-salisah, untuk maddah syariah tingkatan 3. Hayya nara al-mawdu'ina al-yawm. Okey, jom kita tengok tajuk kita pembelajaran untuk hari ini adalah wa huwa fiqhul muamalat ar-riba fasl ats-tsani insyaallah fi safhah 209 ila 210. Boleh buka buku teks pada tajuk riba lagi, muka surat 208 hingga 210. Okey. وقبل أن ندرس هيا نعلم ما هي معيار التعلم في هذا اليوم. ومعيار التعلم في هذا اليوم أولا بيان أنواع الربا، وثانيا ملازمة اجتناب عن المحرمات في المعاملات. Okey, objektif pembelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah menerangkan anwa'ur riba, jenis-jenis riba. Okey, jenis-jenis riba. Yang kedua adalah mulazimatu ijtinab 'anil muharramat. Apabila kita tahu jenis-jenis riba ini, kita haruslah sentiasa menjauhi perkara-perkara haram dalam muamalat seperti riba ini. Okey, itu saja objektif kita untuk hari ini. Kita akan fokuskan betul-betul kepada anwa'ur riba dan kita akan dapat menjauhinya supaya kita dapat menjauhinya. Okey, tak kenal maka tak benci yang ni. Okey, untuk kalau kita kenal riba, barulah kita benci riba ni dah, barulah kita boleh menjauhi riba. Okey, terus kepada pembelajaran kita, buka muka surat 208 anwa'ur riba. Wa qabla an wasil, sebelum daripada kita sambung terus kepada anwa'ur riba, wa قد نتعلم الربا حكمه حرام. الربا حكمه حرام. Sebelum ni kita sudah belajar bahawa riba itu adalah hukumnya haram. Kita dah baca dalil-dalil dalam part 1 ataupun bahagian yang pertama, kita dah baca dalil-dalil dan memang haram riba ni. Kemudian kalau dua-dua orang itu redha, boleh tak? Contohnya, tak apalah, kita bagi je lah riba, tak apa, saya redha, saya bagi lebih kat awak pun tak apa. Okey, jom kita tengok maklumat tuhimmuka. Apa yang dikatakan dalam maklumat tuhimmuka ini, maklumat penting bagi anda. Dia kata ar-ridha min al-aqidaini la yaj'al al-muamalat ar-ribawiyyah halalan wa la yughayyiru hukm ar-riba abadan. Ar-ridha, keredaan, min al-aqidaini daripada dua orang yang berakad. Okey, dua orang yang berinteraksi itu, la yaj'alul muamalah, tidak menjadikan muamalah ar-ribawiyah, muamalah riba itu, okey, halalan, tidak menjadikan ianya halal. Walaupun redha, sama-sama meredai, bayar lebih tak apa. Okey, dan buat riba sama-sama suka, suka sama suka, redha. Wala yughayyiru hukmu riba abadan, tidak juga menukarkan hukum riba itu selama-lamanya, ia tetap juga haram. Okey, ia tetap juga haram di sisi Islam. Okey, siapa nak buat benda haram, buatlah, tapi tetap berdosa. Dosa itu tetap ada. Okey, kalau dia redha pun dia tidak mengubahkan hukum riba itu yang haram. Okey, setelah kita faham benda ni, maka kita mesti elakkan sejauh-jauhnya daripada riba. Okey, jom kita terus kepada anwa'ur riba, jenis-jenis riba.
Wa qabla sebelum daripada kita nak pergi kepada jenis-jenis riba ni, ustaz nak tunjuk dulu pembahagian dia, ringkasan dia. Okey. Hayya nara ila al-mulakhis. Okey, jom kita tengok kepada ringkasan dia. Okey, tengok dulu ringkasan kepada ringkasan. Sekejap Okey, ringkasan dia. Saya ustaz buat nota sikit. Anwa'ur riba. Jenis-jenis riba. Okey, tengok kepada jenis riba ni. Ada dua jenis sebenarnya. Kita bahagi kepada dua dulu. Okey. Anwa'ur riba, jenis-jenis riba ni terbahagi kepada dua dulu. Iaitu yang pertama riba ad-duyun. Riba ad-duyun. Apa itu riba ad-duyun? Riba hutang. Ad-duyun ni adalah hutang. Apa dia? Hutang. Riba ad-duyun adalah riba tak jadi. Riba hutang. Ustaz tulis sini riba hutang. Manakala riba al-buyu' adalah riba jual beli. Okey. Satu dia berlaku ketika hutang, riba dalam bentuk hutang. Satu lagi riba yang berlaku dalam jual beli. Okey. Okey. Kemudian dalam buku teks kita, dia terus bahagi kepada 4. Okey, dia terus bahagi kepada 4, iaitu yang pertama riba al-qardu, kemudian riba an-nasa, kemudian riba al-fadlu yang ketiga, kemudian riba al-yad yang keempat. Okey, ada 4 riba. Jadi kalau dalam peperiksaan jangan sebut riba ad-duyun dengan al-buyu'. Okey, tapi ikut saja buku teks yang ajar kita adalah riba al-qardu, riba an-nasa, riba al-fadlu, riba al-yad. Okey. Boleh? Cumanya ada riba al-jahiliyah. Kalau belajar lebih lagi, kalau cari lebih lagi, kita akan jumpa riba al-jahiliyah. Kenapa tak ada dalam buku teks? Ada, cumanya dia tidak dinamakan kepada al-jahiliyah. Dia bagi contoh, tapi dia termasuk dalam al-qardu ni, riba dalam hutang. Okey? Al-qardu ni maksudnya pinjaman. Okey, pinjam. Okey. Jom kita terus kepada kita nak belajar yang pertama ni, al-qardu. Okey, kita pergi belajar al-qardu. Buka buku teks semula, tengok. Riba al-qardu. Apa maksud dia? Kita tengok tarif dulu. Riba al-qardi, ayastadinul insan min akharin miqdaran minal mal ila ajalin ala an yaruddahu ma'a ziyadatin muayyanatin aw yu'tihi aqsatan muayyanatan kafaidatin wa ribhin ila hina istirdad dhalikal mal. Okey, senang je. Dia kata ayastadinul insan, seseorang insan itu ataupun seseorang itu meminjam ataupun berhutang daripada orang lain, min akharin miqdaran, sesuatu kadar, sejumlah, minal mal, daripada harta. Okey, daripada harta, ila ajalin ala an yaruddahu, kepada sesuatu tempoh. Dia pinjam sejumlah harta untuk dibayar dalam tempoh, ala an yaruddahu ma'a ziyadatin muayyanatin, untuk dibayar dengan ada tambah, ziyadah, dengan ada pertambahan ketika pembayaran itu, muayyanatan, yang sudah tertentu. Ataupun yu'tihi aqsatan muayyanatan kafaidatin wa ribhin, ataupun dia akan memberikan beberapa perkara yang tertentu, kafaidatin wa ribhin, seperti faedah, apa-apa faedah ataupun keuntungan. Okey, ila hina istirdadu dhalikal mal, ketika mana dia memulangkan ataupun membayar semula hutang dia tu ataupun daripada harta tersebut. Okey, boleh faham? Okey, kalau nak tahu, jom kita tengok contoh lah. Tengok contoh yang ada dalam buku teks kita ni. Ali, dia kata uridu an astadinu minka
RM mi'atin wa asaddaduhu okey ba'da al-usbu'. Dia kata apa? Dia kata apa? Saya nak pinjam daripada anda Ahmad sebanyak RM100 dan saya akan pulangkan ataupun bayar balik selepas daripada seminggu. Okey. Ahmad kata tafaddal hadha. Ambillah 100 ni, lakinnaka tusaddiduhu 120. Okey. Tapi bila bayar balik, bayar RM120. Okey. Ni adalah riba al-qardu sebab dah ada lebih ni. Nampak? Ada ziyadah, ma'a ziyadah, ada lebih. Boleh faham? Okey, kalau tak ada lebih, contohnya bayar 100 tapi pinjam 100 bayar 100, tapi dia kata bukan bayar RM20 ni, yang penting kena belanja makan. Boleh tak boleh? Itu juga dikira riba al-qardu. Okey, duit bayar 100 tapi kena belanja. Ataupun kena belanja tiket ke, bagi duduk kat rumah ke, sewa ke, apa benda yang mendapat manfaat lebih daripada apa yang diberikannya. Okey, itu juga riba al-qardu sebab dia dah sebut ke sini faidatin wa ribhin ataupun keuntungan lain. Okey, itu adalah riba al-qardu. Thumma asani, kita tengok contoh yang kedua. Ali dan Ahmad juga. Dia kata apa? Aqradtuka RM 1000 ila syahrin, lakinna kullama ta'akhkharta 'anil sadadi tarfa'u li ziyadatin 100 li kulli usbu'. Ahmad, tayyib. Okey, apa maksudnya? Aku pinjamkan Ali ni, dia pinjamkan kepada Ahmad RM1,000 sehingga sebulan, dalam tempoh sebulan. Tetapi selepas daripada sebulan tu, tetapi kullama ta'akhkharta 'anis sadad, setiap kali Ahmad lambat, sekiranya awak lambat daripada membayar, tadfa'uli ziyadah, kamu kena bayar ziyadah, pertambahan, tambah RM100 likulli usbu'. Okey, bagi setiap minggu. Contohnya dia pinjam 1 Julai, okey, sepatutnya bayar dalam tempoh sebulan lah. Tempoh sebulan tu 1 Ogos tu dah boleh bayar RM1,000. Tapi kalau lambat bayar, contohnya minggu kedua daripada bulan Ogos, pinjam 1 Julai kan, sepatutnya bayar 1 Ogos lah, cukup sebulan boleh bayar RM1,000. Tapi dia lambat bayar 2 minggu, maka Ahmad kena bayar RM1,200. Okey. Kalau lambat sahaja, maka ini adalah riba al-qardu. Riba al-qardu juga dalam buku teks kita ni. Tapi sebenarnya ini adalah riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah. Lewat bayar baru ada bunga, lewat bayar baru ada lebih. Itu adalah riba al-jahiliyah. Okey. Kalau riba al-qardu yang sebenar, yang ni, dia terus cakap, dia terus sebut. Pinjam 100, bayar 120. Terus sebut ketika akad pinjaman. Okey. Tapi yang ni dia ada syarat. Kalau lambat bayar baru tambah. Tak lambat tak tambah. Okey? Nampak? Ni riba al-jahiliyah. Boleh? Boleh faham? Insya-Allah. Mudah saja. Mudah saja, okey? Tengok. Kita dah selesai pada al-qardu dengan al-jahiliyah. Bahagian hutang, senang saja. Thumma kita nak pergi kepada, kemudian kita nak pergi kepada wasil ila riba al-buyu'. Kita nak pergi kepada riba jual beli. Riba jual beli. Sebelum daripada kita nak pergi belajar pada riba jual beli ni, kita kena tengok dulu, kita kena faham dulu barang-barang ribawi. Okey, kita nak faham dulu barang-barang ribawi. Nak tengok barang-barang ribawi, kena tengok apa yang Rasulullah SAW sebut. Buka muka surat, buka buku anda, muka surat 209. Okey, tengok muka surat 209. Ada hadis. Okey, ada satu hadis. Ada satu hadis an Ubadah. Okay, kita baca.
An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy'iru bisy'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahu Muslim. Okey, nampak? Boleh baca? Okey, kita tengok daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bidh-dhahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasy'iru bisy'iri, bali dengan bali, wat tamru bit tamri, tamar dengan tamar, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, serupa dengan serupa, masalan bimathlin, mithlan bimithlin. Okey, mithlan bimithlin, serupa serupa, sawa'an bisawain, sama dan sama. Okey, kena sama, dua-dua sama. Yadan biyadin, unjuk mengunjuk ataupun secara langsung. Terus serah terima, serah terima terus. Okey, itu maksudnya unjuk mengunjuk. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, sekiranya berbeza jenis barangan itu, fabi'u kaifa syi'tum, maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, dengan syarat urus niaga tersebut unjuk mengunjuk. Dengan syarat urus niaga tersebut yadan biyadin, langsung, dengan syarat perkara itu langsung. Boleh faham? Okey. Apa yang Ustaz nak tunjuk di sini adalah ada dua perkara dalam hadis ni. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contoh barang-barang ribawi. Rasulullah sebut barang-barang ribawi. Okey, daripada barang-barang ini ulama mencari apakah illah, apakah sebab yang menyebabkan barang-barang ini dikatakan barang ribawi. Okey, unsur-unsur ribanya adalah apa? Illah dia. Okey, maka oleh itu tengok buku teks semula, ada illah dia. Ada illah. Barang-barang ribawi ni dia akan ada illah dia. Itu yang pertama. Kemudian dalam hadis ni juga ada syarat. Rasulullah juga memberikan syarat untuk sekiranya nak buat urus niaga berkaitan dengan barang-barang ribawi ni, dia ada syarat dia. Syarat itu yadan sawa mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Okey. Yadan biyadin. Kena sama-sama, sama jenis, sama berat, sama kuantiti, yadan biyadin, secara langsung. Okey, barang-barang ribawi ni kena sama, sawaan bisawain, kena sama, serupa dengan serupa, sama dengan sama, yadan biyadin, iaitu secara langsung. Fa idza ikhtalafat, sekiranya berbeza. Okey, sekiranya berbeza, contohnya emas dengan perak. Sekiranya berbeza jenis, asnaf, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka jual belilah kamu sebagaimana kamu kehendaki, idza kana yadan biyadin, dengan syarat yadan biyadin, langsung ataupun unjuk mengunjuk tu tadi. Okey, dengan syarat langsung. Ini isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan untuk kita berjual beli ataupun berurus niaga dalam hal-hal barang-barang ribawi. Okey, apa Ustaz sebut tadi ada illah kan? Okey, jom kita tengok apakah illah dia. Okey, barang ribawi ini adalah transaksi barang ini boleh terdapat unsur riba. Barang ribawi, transaksi barang-barang tersebut, okey, emas, perak, bali, kurma, gandum, garam ni, semua ni
ada unsur riba. Daripada unsur riba, daripada barang-barang ini dia ada illah dia. Ulama keluarkan illah dia. Illah ni apa? Illah adalah sesuatu alasan atau sifat yang menyebabkan suatu hukum boleh berlaku. Okey, dalam buku teks kita pun sebut. Tengok illatul riba, dia kata illatul riba hiya al-wasfu alladhi idza wujida fil mal kana malan ribawiyan wa hiya at-tu'mu wath-thamaniyah. فكلما كان ثمنا أو مطعوما فلا يباع بجنسه إلا بشروط. Okay. Illah riba adalah sifat yang ada sekiranya ia ada pada harta tersebut, kana malan ribawiyan, maka ia akan menjadi harta ribawi ataupun barang ribawi. Wa hiya at-tu'mu wath-thamaniyah. Illahnya adalah yang pertama at-tu'mu, makanan, was-samaniyah, nilai ataupun mata wang. Mata wang. As-samaniyah ni mata wang, currency. Fa kullama kana samanan, sekiranya ianya menjadi samanan, mata wang, ianya adalah mata wang ataupun ianya adalah mat'uman, sejenis makanan, fala yuba'u bijinsihi illa bisyurut, maka tidak boleh berjual beli dengan jenisnya illa bisyurut, kecuali dengan syarat-syaratnya. Okey, apa syarat-syaratnya? Adalah ya sawaan bi sawain, mithlan bi mithlin, yadan biadin. Okey, kena tengok. Kalau tak berbeza jenis, yadan biadin. Kalau sama dengan sama, kena mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, yadan biadin. Emas dengan emas kena mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, yadan biyadin. Tapi kalau berbeza jenis, contohnya asy-sya'iru wat-tamru, okey, bali dengan tamar, nak tukar, mesti kena apa? Yadan biyadin. Itu boleh dengan secara langsung. Boleh faham? InsyaAllah kita akan pergi lebih detail lagi. Kita akan pergi dengan lebih detail lagi. Kita tengok kepada riba an-nasa' dulu. Okay, tengok riba an-nasa'. Lepas kita dah kenal tadi barang-barang ribawi, kita akan tengok kepada riba an-nasa'. Okey, sebelum Ustaz terlupa. Bila dah ada illah tadi, kita boleh kiaskan lah. Kita boleh kiaskan. Tengok barang-barang yang sama illah dia, maka kita boleh kiaskan. Bila ada illah, kita boleh kiaskan dengan barang yang lain yang sama, yang ada illahnya. Contohnya tadi, emas dan perak ni, illah dia adalah harga ataupun as-saman ataupun currency. Dia boleh jadi mata wang, emas. Kita boleh berjual beli. Dulu orang guna emas, okey? Dia jadi currency. Emas, perak, duit emas, duit perak, okey? Dinar dan sebagainya, ia currency. Maka termasuk dalam emas dan perak ini juga adalah duit ringgit kita. Duit shilling ke, duit kertas ke, mana-mana sahaja duit dia termasuk dalam golongan ini sebab dia ada illah currency, boleh jual beli dengan barang tersebut. Okey, tak kiralah dolar ke, RM ke, dolar Brunei ke, dolar ringgit Brunei ataupun dolar Singapura dan sebagainya, mana-mana sahaja mata wang lain termasuk dalam perkara ini, as-samani. Maka duit kertas itu juga adalah barang ribawi. Okay. Kalau makanan pula, makanan bali, kurma, okay, kita boleh kiaskan. Bali apa lagi? Dia kata apa dia ilah dia? Makanan asasi. Makanan asasi. Ikut pandangan ulama, ilahnya adalah makanan asasi. Bali, kurma, gandum, garam, ni semua adalah makanan asasi. Beras makanan asasi. Maka ia barang ribawi. Kias kepada ni makanan asasi. Dia sama kan dengan gandum. Okey. Garam. Apa yang sama dengan dia? Gula. Gula. Okey, lagi. Kalau ada negara yang makan jagung sebagai makanan asasinya, maka ia dikira sebagai barang ribawi juga. Okey, bolehlah cari sendirilah apa-apa lagi barang-barang ribawi yang lain. Okey, yang penting ada ilah ni, maka dia boleh dikira sebagai hukumnya adalah barang ribawi. Kena berhati-hati dalam jual belinya. Okey, terus kita pergi kepada riba an-nasa'.
Kita tengok balik riba an-nasa dalam buku kita ni. Riba an-nasa'i wa bai'un malin ribawiyyin wa bai'un malin ribawiyyin bimalin ribawiyyin akharin fihi nafsul illah ila ajalin. Ia adalah bai'u malan, jual beli sesuatu barang ribawi. Barang ribawi yang kita dah tahu tadi, bimalin ribawiyyin akharin, dengan sesuatu barang ribawi yang lain, fihi nafsul illah, yang sama illah. Illah apa tadi? Illah contohnya illah makanan ataupun illah as-saman. Ila ajalin, kepada suatu tempoh, bertangguhlah maksudnya, bertangguh. Okey? Jual beli barang ribawi dengan barang ribawi, illah yang sama. Okey, illah dia adalah contohnya illah makanan, kepada suatu tempoh. Okey, tengok contoh yang pertama, Nuh dengan Zaki. Ishtaraitu minka 10 kilo graman tamran bi 30 kilo gharaman min az-zabib ila syahrin. Okey, dia kata apa? Aku beli daripada kamu 10 kilogram tamar dengan 30 kilogram zabib ataupun kismis ila syahrin, yang akan dibayar dalam tempoh sebulan. Zaki kata bi'tuka, okey, bi'tuka iyyaha. Okey, saya jual lah benda ni kepada kamu. Okey, nampak tak? Apa yang dikata adalah ila syahrin, ada tangguh, ila syahrin. Maka barang ribawi kismis tadi tak ada disebutkan dalam hadis, tapi ia illah yang sama. Ia juga makanan asasi yang dikiaskan kepada tamar tadi. Okey, illah yang sama. Maka bila ada illah yang sama, sepatutnya kalau tak nak bagi jadi riba an-nasa, dia tidak boleh tangguh. Kenapa? Yadan biadin. Fa idza ikhtalafat, dalilnya fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Rasulullah kata, mesti secara langsung. Tapi yang ni riba an-nasa ni, kenapa berlaku riba an-nasa? Kerana ada tangguh sehingga sebulan ni, dalam tempoh sebulan. Boleh faham? Maka ia jadi riba an-nasa. Kalau tak tangguh, tak apa. Kalau tak tangguh, tak jadi riba. Secara tunai, tak apa, tak jadi riba. Okey, tengok contoh yang kedua. Zaki, bi'tuka, Zaki dengan Nuh ni juga, bi'tuka, aku jual kepada kamu 1 kilo 100 gram. 100 gram zahaban. Ala an tadfa'u li, yang mana kamu hendaklah bayar kepada saya berapa ni? 10,000 ringgit. RM 100,000 10,000 ba'da 5 ashhar, ba'da 5 ashhurin, selepas daripada 5 bulan. Okey, jual 100 gram emas, bayar 10,000 ringgit dalam masa 5 bulan. Nampak? Okey, duit dengan emas, barang duit, barang ribawi, ilahnya as-samaniyah, ilah dia adalah currency. Emas juga ilah dia currency. Dua berbeza, berbeza barang, berbeza jenis, tapi sama ilah. Dia nak tukar dalam bertempuh, maka jadilah riba an-nasa. Kalau tidak bertempuh secara tunai, tak jadi riba. Contoh macam biasalah, kita pergi ke kedai, pergi kedai emas, kita nak beli emas 1 gram, 2 gram, 3 gram, 100 gram sekalipun, kita kena bawa tunai, bagi duit secara tunai. Okey, boleh faham? Bagi tunai, maka tidak akan berlaku riba. Sebab Rasulullah kata, idza kana yadan biyadin. Boleh faham? Jadi riba an-nasa ini, sebab apa dia jadi riba? Kerana ada ajal ataupun bertangguh. Boleh faham? InsyaAllah. Okay, jom kita tengok kepada jenis yang kedua dari riba al-buyu' ini, ataupun jenis yang ketiga daripada buku teks kita ini. Riba jenis yang ketiga. Yang ini pun senang saja. Riba al-fadli. Riba al-fadli. Al-fadli ni kita dah belajar dulu apa maksud dia? Lebih.
Ingat riba al-fadl lebih. Lebih apa? Jom kita tengok. Wa bai'un malin ribawiyyin bi jinsihi. Jual beli barang ribawi dengan sama jenis. Bi jinsihi ni sama jenis. Ma'a ziyadah. Dia ada pertambahan, dia ada lebih. Fi ahadil iwadaini. Pada salah satu barang tukaran tersebut ada lebih. Maka dia terus jadi riba al-fadl. Okey, tengok. Contohnya ishtaraitu minka 3 kilogram aruz basmati bi 5 kilogram aruz jati. Yusuf bi'tuka iyyah. Zaid dengan Yusuf ni. Dia kata apa? Saya beli daripada anda 3 kilogram beras basmati dengan 5 kilogram aruz jati. Beras jati. 3 dan 5 tak sama banyak. Jenis yang sama kan? Jenis sama, beras dan beras. Sepatutnya Rasulullah kata kalau beras barang yang sama, jenis yang sama, kena apa dia? Mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Itu syarat dia, baru tak jadi riba. Tapi di sini ada apa? Apa yang tak sama? Sawaan bi sawain, dia tak sama. Kadar dia tak sama. 5 dengan 3 tak sama. Maka oleh sebab itu dia jadi riba al-fadl. Salah satu ni barang ni jenis yang sama dah, tapi kuantiti tak sama, maka jadi riba al-fadlu. Contoh yang kedua, jom kita tengok. Safiyah dan Sarah. Safiyah dan Sarah ni. Ishtaraitu minka 100 gram zahaban bi 300 gram zahaban. Aku beli daripada kamu 100 gram emas dengan 300 gram emas. Okey. Sarah kata, bi'tuka, aku jual pada kamu 100 gram emas dengan 300 gram emas. Okey, 300 dengan 100 gram. Emas sama emas, tapi tak sama berat. Tak sama berat dia. Maka dia jadi riba. Riba apa? Riba al-fadlu. Okey, boleh. Nampak? InsyaAllah. Tapi kebanyakannya boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita. Contohnya orang berniaga lah, biasanya berlaku. Kenapa? Sebab dia tukar duit. Tukar duit. Duit tak cukup nak bagi duit baki. Dia ada RM50. Pergi kat kedai sebelah. Nak duit baki. Orang pelanggan datang ke kedai dia, contohnya, okey. Pelanggan datang ke kedai, beli barang RM20 je. Beli barang RM20. Kemudian dia bagi duit RM50. Si penjual tadi nampak duit besar ni, dia tidak ada duit baki nak bagi balik. Dia tak ada duit kecil. Maka dia pergi ke kedai sebelah, dia pinjam. Dia pergi, dia nak tukar duit. Bawa duit RM50 yang dia dapat tadi, dia pergi kat kedai sebelah, dia tanya, Pakcik, ada tak tukar RM50? Pakcik tu kata tak ada. Pakcik tu bagi RM30. Ambil lah dulu. Ada RM30 sahaja. Dia pun bagi RM50. Dia ambil RM30 tu tadi. RM20 nanti tu, dia kata nantilah. Dia tukar, nampak? Dia tukar duit tadi, RM50 bagi, RM30 ambil. Maka itu jadi riba al-fadlu. Sebab tukar. Macam mana nak elak benda ni? Macam mana nak elak adalah kena pinjam. Apa maksud pinjam? Pinjam tak apa bertangguh. Okey. Pinjam tak apa bertangguh. Maka dia nak buat macam mana? Dia kena ambil RM30 dulu. Duit yang RM50 simpan dulu. Simpan dulu duit RM50 daripada yang dia dapat tadi, simpan dulu. Pinjam dulu daripada pakcik tu tadi RM30. Pergi kat kedai, bayar dulu bagi dulu duit baki. Nanti ada RM30 dah ada RM30 nanti, barulah pergi kat dekat pakcik tu tadi, bayar RM30 hutang. Cakap dekat pakcik tu tadi RM30 hutang. Duit RM50 kita simpan dulu. Okey, nampak? Baru tak jadi riba. Hutang tak apa bertangguh. Yang penting kita tukar duit tu tadi,
tak berlaku riba. Barulah duit kita halalan tayyiban, insya-Allah. Okey, boleh? Tu. Kemudian kita terus kepada riba yang seterusnya, riba yang terakhir, muka surat sebelah, iaitu muka surat 210, riba al-yad. Okay, apa itu riba al-yad? An yabi'a malan ribawiyan bi akharin fihi nafsul illah. Okey. Jual beli ataupun tukar barang, jual beli barang ribawi bi akharin, dengan sesuatu barang yang lain, fihi nafsul illah, yang sama illah, duna an yashtarita fi dhalika ajalan bi nafsil aqdi, tanpa disyaratkan tangguh. Dia kata tak tangguh, nak bayar teruslah langsung bi nafsil aqdi, ketika akad tersebut. Walakinna yahsulu at-ta'khiru fi qabdil badalaini, tetapi berlakunya kelewatan pada penyerahan ataupun penerimaan badalaini, dua barang tukaran itu, atau ahadihima ataupun salah satu daripada kedua-duanya, an majlisil aqdi bil fi'li, daripada majlis akad yang dilakukan tersebut. Okey, berlaku dia apa ni, tak dirancang, tak disebutkan secara tangguh tu. Okey, tapi berlaku tangguh. Contoh, tengok Hindun dan Zainab. Bi'tuka 20 mithqalan min adh-dhahab alladhi 'indi bi 20 mithqalan min adh-dhahab alladhi 'indaki. Okey, apa maksudnya? Aku jual kepada kamu 20 mithqal. 20 apa? Mithqalan, katalah 20 mithqalan ni apa? Gram lah contohnya, 20 gram zahab, emas, alladhi 'indi, yang ada padaku, bi 20 mithqalan min adh-dhahab alladhi 'indaki, dengan 20 kilogram 20 gram emas daripada kamu. Maknanya dia sama. Emas dengan emas, sama dengan sama, jumlahnya sama, nak tukar. Okey, jadi tidak ada masalah. Tetapi apa yang berlakunya adalah Hindun kata, afwan, taraktu adh-dhahab fil qaryah, u'tini dhahabaki al-an, ghadan a'tika dhahabi. Dia kata apa? Maaf, taraktu adh-dhahab, aku tertinggal emas daripada emas saya di kampung. U'tini, jadi bagilah dulu emas yang kamu ada sekarang, esok aku bagi emas aku. Okey, bagi emas kamu dulu, aku bagi esok. Katanya Hindun. Zainab kata, taib, tafaddali. Zainab pun dah, ambillah dulu. Dia bagi 20 gram emas. Okey, 20 gram emas. Kemudian Hindun tak bagi lagi, maka berlaku tangguh penyerahan tersebut. Jadi berlakulah riba apa? Riba al-yad. Nampak? Asalnya nak secara tunai, tapi berlaku tangguh juga, maka dia jadi riba al-yad. Okey, apa perbezaan dengan riba an-nasa' tadi? Riba an-nasa' tadi, nanti kita tengok kepada Ustaz sudah buat jadual untuk kita lebih nampak perbezaan dia. Okey, jom kita tengok kepada perbezaan dia, riba an-nasa', al-fadl dengan al-yad. Apa beza dia? Jom kita tengok kepada jadual. Okey, daripada apa yang kita belajar tadi, jenis-jenis riba. Yang pertama an-nasa' tadi, dia adalah malin ribawiyin, nafsul illah, sama illah dia. Emas dengan perak contohnya, emas dengan duit contohnya, sama illah currency. Okay, bijinsihi, bukan dengan jenis dia. Itu riba an-nasa'. Ma'a ziyadah, ada tambahlah. Emas dan perak tak sama nilai, maka ditambahlah. Okey, ma'a ziyadah, duit dengan duit 10,000, emas 1 kilo kan, emas 100 gram, emas 100 gram, duit 10,000, maka tak samalah, ada pertambahan. Ila ajalin, apa yang menjadikan dia adalah riba adalah ila ajalin bisyartin fil aqdi, dia ada syarat. Dalam riba an-nasa' ini sudah disyaratkan dalam akad tersebut, dalam tempoh 5 bulan, dalam bayar dia tu dalam tempoh 5 bulan ataupun dalam tempoh seminggu ataupun dan sebagainya, dia sudah ada syarat dalam akad tersebut.
maka dia jadi riba an-nasa. Beza dengan riba al-yad tadi. Riba al-yad malan ribawiyin. Barang ribawi, emas dengan emas kan. Dua-dua barang ribawi. Nafsul illah, sama illah lah. Emas dengan emas sama illah lah. Illah currency. Bijinsihi, dengan jenisnya. Emas dengan emas sama jenis. Ziyadah, tidak ada ziyadah tadi. Dalam contoh kita tadi 20 gram sama dengan 20 gram contohnya. Okey. Tak ada pertambahan, sama dengan sama. Tetapi berlakunya ajalin, berlakunya tangguh. Biduni syartin fil aqdi, tanpa syarat. Tanpa syarat di dalam akad tu tadi, tapi berlaku tangguh, maka ia jadi riba al-yad. Boleh faham? Okey, insya-Allah. Riba al-fadlu, riba al-fadl dia barang ribawi, nafsul illah, barang sama illah. Contohnya beras dengan beras. Bijinsihi, sama jenis, beras dengan beras. Nafsul illah kan sama illah dia adalah makanan. Illah dia makanan. Bijinsihi, beras dengan beras. Ma'a ziyadatin, tapi ada tambah, ada lebih. 5 kilo dengan 3 kilo. Tangguh tak tangguh? Tak tangguh, tapi ada lebih. Nampak? Bila ada lebih, jadi riba al-fadlu. Okey? Nampak? Jadi punca dia jadi riba adalah, tengok di sinilah, sama ada pertambahan ataupun tangguh. Kena tengok betul-betul. Okey, jom kita tengok syarat macam mana kita nak berjual beli barang ribawi ni. Kita kena tengok syarat dia. Okey, Ustaz nak tunjuk syarat-syarat untuk kita tukar barang ribawi. Okey, ni Ustaz ambil daripada Ustaz Dr. Azman Muhammad Noor, UIA Lariba, Ustaz Lariba, dalam Facebook pun ada. Okey, tengok. Dia dah buat jadual ni. Iaitu kalau barang ribawi itu jenis dalam kumpulan ataupun illah mata wang. Emas dengan emas. Merah. Apa maksud merah? Secara langsung atau tunai. Jenis, jumlah atau berat mesti sama. Maknanya kena ikut syarat yang Rasulullah bagi tadi, iaitu mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Sebab emas dengan emas, okey, sama-sama, maka dia kena sama semua. Dan juga secara tunai. Tapi kalau berbeza, contohnya emas dengan perak, hijau. Apa maksud perak? Apa maksud hijau ni? Secara langsung atau tunai sahaja. Sama illah tapi tak sama jenis, secara tunai saja. Okey? Boleh. Contoh yang ada dalam buku kita, emas dengan duit, maka kena secara tunai. Tak boleh tangguh, tak boleh hutang. Boleh? Begitu juga dengan illah makanan asasi. Illah makanan asasi. Contohnya nak tukar gandum dengan gandum, maka kena sama-sama dan juga secara tunai. Sama berat, sama timbangan, sama jenis dia apa semua. Gandum dengan gandum kena sama berat, sama timbangan, jumlah jenis berat, maka juga secara tunai. Tapi kalau gandum dengan garam, boleh lebih tapi kena tunai. Boleh lebih tapi kena tunai. Contohnya garam 5 kilo, gandum 3 kilo. Gandum 3 kilo nak tukar dengan garam 5 kilo. Boleh, tapi kena secara tunai. Boleh? InsyaAllah. Kalau lain dia punya illah. Kalau berlainan illah, contohnya jual beli gandum dengan duit, tak ada masalah lah. Tukar, macam kita pergi kat kedai biasa, tak berlaku riba. Sebab lain illah dia. Kita bawa duit, pergi dekat kedai nak beli gandum. Gandum harga berapa ringgit? Contohnya RM2.5 sekilo. Kita bayar duit RM2.5, kita ambil gandum. Tak ada masalah, tidak terlibat dengan riba. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Okey, maka bolehlah kita elakkan daripada riba. Kemudian soalan. Ada orang tanya,
Sebelum daripada kita berakhir, Ustaz ada satu persoalan. Ada orang tanya, macam mana kalau kita pinjamkan motor, kita nak orang hantar balik dengan minyak penuh. Contoh soalan biasa ni. Pinjamkan motor, bayar balik minyak penuh. Adakah tu riba? Minyak penuh tu, adakah itu riba? Dia pinjam minyak sikit je, tapi bayar balik dengan ada tambahan. Okey. Ada tambahan. Maka macam mana? Boleh tak boleh? Jawapannya adalah boleh. Sebab apa? Sebab kalau pinjam, ingat, riba pinjaman ataupun riba al-qardu yang kita belajar dulu tu, kita belajar tadi, dia tidak berlaku sekiranya pinjaman tersebut bukan barangan consumable, barangan yang kita guna habis. Duit kita guna barang tu kan, kita pergi beli apa semua, duit tu kita tak pulangkan yang kita pinjam dah, kita pulangkan nilai saja. Maka ia berlaku riba al-qardu. Tetapi motor yang kita pinjam, kita pulangkan semula tu, barang motor yang kita guna tu, kita guna manfaat saja, barang tu tetap ada sama kan. Maka ia tidak berlaku riba. Dipanggil dalam istilah muamalat, dipanggil pinjaman dalam bentuk macam ni dipanggil al-ariyah. Dipanggil al-ariyah. Dia tidak berlaku riba. Yang berlaku riba hanyalah al-qardu, iaitu pinjam barangan yang consumable, yang kita guna barang tu dan habis benda tu. Kita nak ganti, kita kena ganti nilai. Contoh tadi pinjam duit lah. Pinjam duit, kita beli barang apa semua, kita dah guna duit tu, kita nak bayar balik, kita tak guna duit yang sama, kita guna duit yang lain dah, nilai yang sama. Itu al-qardu. Okay? Al-ariyah lain, kita pinjam barang. Contoh dalam cerita Piramli dah ada, dalam cerita Alibaba bujang lapuk dengan 40 penyamun kan. Tu. Pergi pinjam dengan abang dia, Kasim Baba, satu cupak gandum. Tapi Kasim Baba kata apa? Okey, pinjam boleh satu cupak gandum, tapi bayar balik satu gantang. Pinjam satu gantang, bayar balik dua gantang. Pinjam satu gantang, bayar balik dua gantang. Itu adalah riba al-qardu. Sebab apa? Sebab barang yang dipinjam itu gandum. Gandum itu kita guna habis. Yang kita nak kena bayar balik adalah gandum yang lain, nilai yang lebih kan. Nilai itu. Okey. Maka ianya adalah riba al-qardu. Contoh yang kedua, dalam cerita yang sama juga, iaitu apabila Marjina pergi pinjam kepada Kasim Baba, pinjam cupak, dia hantar balik cupak. Tapi dia tidak minta lebih kan. Tapi Kasim Baba tidak minta lebih. Dia terus boleh bagi pinjam. Okey, nak pinjam cupak malam-malam boleh. Dia kata nak pinjam cupak malam-malam boleh. Jadi dia bagi pinjam cupak tu. Kalau dia minta syarat, contohnya boleh bagi pinjam cupak, tapi kena bayar wang mas satu keping. Maka wang mas itu dia tak dikira riba. Pinjam cupak tapi kena bayar, hantar balik cupak yang sama tapi dengan satu keping wang mas. Maka wang mas tu tidak jadi riba. Ia menjadi seperti upah ataupun sewa barang tersebut. Dia menjadi akad dia tu menjadi akad sewa. Boleh faham? Maka tidak ada masalah untuk seseorang itu pinjam motor, tapi dia syarat dia, okey boleh pinjam motor, tapi nanti isi minyak penuh. Halal, tidak ada masalah. Tidak jadi riba. Boleh faham? InsyaAllah. Semoga bermanfaat video untuk kali ini. Dan Ustaz minta maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Semoga kita dapat menjauhi riba ini apabila kita sudah mengenali jenis-jenisnya dan kita boleh mengenal pasti ciri-ciri dia. Maka semoga kita dapat menjauhinya dan kita dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, azab api neraka di akhirat kelak, insya-Allah.
Okey, setakat itu saja video untuk kali ini, walaupun panjang sikit, insya-Allah semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Macam mana video tadi? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.